Bila berbincang tentang cabaran atau masalah yang dialami oleh pemuda-pemudi kita atau pelajar kita hari ini, memang banyak cabarannya berbanding dengan zaman saya di persekolahan dahulu. Ya. Tapi kalau saya hitung-hitung semua, yang paling utama yang menjadi penyebab pada banyak masalah yang timbul adalah terdedahnya golongan ini kepada banyak perkara yang baik dan juga yang buruk tanpa batasan. Maknanya kalau dahulu maklumat dan ilmu itu di zaman saya diperolehi daripada guru di sekolah dan juga ibu bapa, dan kalau untuk maklumat luar negara atau daerah daripada radio dan televisyen, yang kita maklum sudah pun ditapis. Dan model yang mereka lihat depan mata mereka sendiri adalah model yang mereka dapat lihat secara real. Tidak ada model yang kita panggil ni model virtual. Tapi kalau kita lihatkan apa yang berlaku hari ini, unsur di atas tu iaitu ilmu tadi, maklumat tadi, masih benar. Tetapi dengan adanya apa yang kita panggil perkampungan global atau global village ini, maklumat itu datang secara sengaja yang mereka cari, ataupun tak sengaja bila mereka melayari internet untuk mencari satu maklumat, tetapi mereka disuapkan dengan maklumat yang distracted pada maklumat lain. Jadi mereka melencong ke tempat lain. Dan hari ini juga maklumat yang mereka perolehi datang dengan cepat. Maknanya perkara yang berlaku di luar negara itu berlaku boleh diketahui pada waktu yang sama juga. Umpamanya semasa berlakunya letupan World Trade Center di New York dulu, bukan mengambil masa yang lama untuk orang Malaysia mengetahui berita tersebut. Dan maklumat yang mereka dapati daripada internet hari ini tak perlu ditapis oleh sebarang pihak. Yang suka untuk ditapis. Jadi kadang-kadang maklumat itu sahih dan benar, dan kadang-kadang tidak sahih dan palsu. Dan banyak pula terdapat model-model yang virtual, tak payah tengok secara real lagi. Jadi kesan daripada ini, pelajar atau pemuda-pemudi kita mudah melihat dan mendengar, dan kalau mereka tidak mempunyai kebijaksanaan untuk memilih, meneliti, memeriksa kesahihan dan kemunasabahan info tadi, mereka akan terus percaya. Sehingga tentang agama Islam pun yang telah diselewengkan oleh orang yang tak bertanggungjawab pun mereka boleh percaya. Jadi ini saya ingat kesan daripada maklumat yang datang dengan begitu banyak ini tanpa mempunyai ilmu untuk menapis, meneliti, memeriksanya. Hari ini berlakulah kita panggil kesan hedonisme, budaya hedonisme, mak rempit, gejala sosial lain juga. Jadi itu saya kira salah satu cabaran masalah pemuda-pemudi hari ini. Menerusi alam maya yang lebih mencabar sebenarnya untuk kita fikirkan. Dan tadi Prof juga ada katakan tentang mereka ini tak dapat berfikir dengan baik, dan nak tahu juga antara apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan berfikir dengan baik, dan satu apa juga buktinya tu, nak tahu bukti juga. Dan kalau boleh kita semak kembali apa punca-punca mereka ni tak dapat nak berfikir dengan baik ni, Prof. Pada pandangan saya, kalau seseorang itu boleh berfikir dengan baik, maknanya dia akan buat keputusan yang bijak, yang bijaksana, dan dia mungkin tak akan terjebak ke dalam masalah-masalah yang tenat dan serius. Kalau mereka mempunyai fikiran yang baik. Tapi dan bukti yang kita dapat lihat yang mengatakan mereka tak dapat berfikir dengan baik adalah dengan melihat gara-gara tingkah laku dan budaya mereka hari ini. Dari segi luaran fizikal umpamanya, kita dapati mereka lumrah mengambil budaya meniru. Sangat mudah mereka meniru punk ke, pakai fashion punk ke, atau artis barat yang mungkin pakaian mereka menjolok mata. Menjolok mata. Dan sehingga ada pula yang seolah mempunyai jiwa skizofrenik, kita panggil. Maknanya konflik dalam jiwa. Dan bagi saya ini senang untuk dilihat. Umpamanya kalau kita lihat muda-mudi kita atau pelajar sekolah kita, mereka hendakkan Islam. Jadi sebab itu mereka bertudung. Pada waktu yang sama mereka hendakkan juga budaya barat yang nampak glamorous, menawan dan menarik pada mereka. Mereka pakai t-shirt atau baju singkat, baju ketat. Jadi maknanya ada konflik dalam jiwa mereka. Maknanya identiti mereka sudah terpecah. Nak jadi orang Islam ke nak jadi orang barat ni. Jadi dilema di situ. Dan ini tertampil dengan pakaian mereka. Kemudian kalau sekarang ni ada pula kalau kita lihat kedai-kedai negara Arab buka di negara kita ini. Mereka isap apa itu panggil tu? Yang
Shisha. Shisha. Ya. Kita pun ikut jugalah isap shisha. Jadi kita ni suka mengikut, meniru. Ini dari segi luaran ya. Kemudian kita ikut, ada yang mengamalkan kehidupan bersekedudukan, berdua-duaan hingga lahirlah bayi yang di luar nikah ni. Kalau orang berpakai handphone mewah, kita pun nak handphone mewah. Jadi tak mengikut kita punya kemampuan. Jadi ini budaya meniru dari segi luaran, fizikal. Tapi yang lebih tenar lagi pada pandangan saya ialah dari segi dalaman, iaitu pemikiran akliah. Ya. Saya dapati mereka ni berfikir secara yang agak cetek. Umpamanya mereka memberi tumpuan kepada form, bukan substance. Maksudnya di sini yang tiru-tiru tu form lah, nak meniru form. Kalau mereka ni ingin melihat orang-orang dari segi substance, patutnya mereka boleh meniru perkara yang lebih penting. Umpamanya mereka tirulah kehebatan orang barat ni dari segi mereka buat satu persembahan, ya, atau mereka buat satu wayang ke jalan cerita wayang tersebut, ya, ataupun mereka boleh melihat cara mereka berfikir dan cara mutu perbualan di kalangan mereka. Ya, jadi ini satu. Yang kedua, mereka tidak memeriksa maklumat sebelum dipercayai dan diamalkan. Ya, jadi ini maksud tidak kritis. Betul. Mereka tidak memeriksa maklumat tersebut sahih ke, palsu ke, ya. Dan mereka terima saja tuduhan-tuduhan atau tomahan-tomahan tanpa memeriksa. Jadi kalau orang katalah umpamanya orang barat ni semuanya tak pentingkan agama, tak beragama umpamanya, mereka pun percaya. Sepertilah orang barat juga yang percaya Islamofobia ni. Ya, betul. Orang Islam ni semuanya teroris. Jadi kalau kita pula menganggapan orang barat tu semuanya tak beragama ataupun sekular, maknanya kita dalam peti kotak minda yang sama. Maknanya kita tak kritis, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari segi tidak berfikir jauh, ya. Maknanya di sini mereka tidak memikirkan kesan-kesan daripada perbuatan mereka, kesan jangka panjangnya secara menyeluruh. Yang nampak yang enak-enak saja. Ya, betul. Jadi yang masalahnya mereka tak nampak. Jadi ini masalah dari segi pemikiran. Dan yang satu lagi ialah tidak berfikiran terbuka. Maksudnya di sini kalau mereka mempunyai satu kumpulan, berada dalam satu lingkungan, mereka suka untuk menerima pandangan lingkungan di luar daripada mereka. Jadi ini maknanya dia menyempitkan pemikiran. Berada di kelompok yang sama saja. Kalau orang di luar tu, kalau ini sangat benarlah kalau mereka sudah mengikuti parti-parti. Maknanya kalau orang ini di sebelah sana, mereka takkan dengar sebab dianggap sebagai musuh. Jadi maknanya kalau kita orang Islam ni, tak boleh dengar orang bukan Islam. Jadi sebab maknanya itu pemikiran yang tak terbuka, yang sempit, yang tertutup, minda tertutup. Jadi tak tahu nak berbeza pendapat sebenarnya. Dan satu lagi ialah pemikiran tak saintifik, sangat percaya kepada tahyul. Dah belajar sains pun masih percaya benda-benda yang karut-marut percaya, ya. Dan ini sangat popular kalau kita lihat dari segi persembahan di televisyen, cerita-cerita misteri ni, ya. Penuh dengan mistik ni, ya. Ya, yang tidak membina minda. Saya ingat ini tak saintifik lah juga. Beberapa daripada bukti lah mengatakan mereka tidak mempunyai fikir yang baik, ya. Alhamdulillah. Dan tadi itu berkenaan dengan berfikir dengan baik anak remaja kita, pemuda-pemudi kita, pelajar kita, ya Prof, ya. Kalau kita nak kembangkan lagi, kalau kita tajuk kita pemikiran kritis dan kreatif ini, apa sebenarnya dimasukkan dengan pemikiran kritis dan kreatif, dan mengapa dia penting? Sebab sekarang ni kata Prof tadi, kita dilambakkan dengan maklumat tapi tanpa tampisan ilmu ni. Bagaimana sebenarnya, Prof? Sebelum tu, Yati, saya ingat kita nak tahu kenapa pemuda-pemudi kita atau pelajar kita ni tadi bukti kenapa mereka tidak mempunyai fikiran yang baik, tak boleh berfikir dengan baik. Dari segi ilmu pendidikan, ya, kebanyakan perkara yang kita lakukan ini banyak didapati melalui pendidikan. Dan pendidikan yang saya maksudkan di sini adalah pendidikan di rumah oleh ibu bapa kita, pendidikan di sekolah oleh guru kita, ya. Jadi kalau kita lihat salah satu faktor yang buat kita pelajar tidak boleh fikir dengan baik ialah di rumah. Macam mana di rumah? Ini sangat penting pada ibu bapa, ya, yang ada di sana, ya. Cara kita mendidik dan mengasuh anak kita akan mempunyai kesan kepada cara mereka berfikir.
kalau kita lihat dari segi kajian sosiologi pendidikan, mereka mengkaji antara cara golongan berpendapatan rendah atau SES rendah mendidik anak berbanding dengan golongan pendapatan tinggi atau SES tinggi. Ya. Mereka dapati bahawa dalam konteks pendidikan rendah, ibu bapa yang punya pendidikan rendah ni, kerana mungkin pressure masa kerja, ya, mereka tidak memberi ruang untuk anak mereka berhujah, bercakap balas dengan mereka. Cara mendidiknya lebih kepada mengarah. Satu hala saja. Satu hala. Bapa tu mengarah, anak kalau nak menjawab tak boleh. Kadang-kadang saya lihat ada anak kecil yang setiap kali ibunya menegur dia menangis. Saya pernah tanya dia, kenapa kamu menangis? Sebenarnya dia kata, saya ada alasan kenapa saya buat, tapi mak saya marah dan dia tak beri saya peluang untuk menjawab. Ya? Jadi maknanya tidak ada reasoning yang berlaku di situ. Ya, kan kerana terma menjawab tu nampak negatif sebenarnya. Nampak saja tak betul. Sebab dia pun ada pressure kan. Jadi berbanding dengan SES tinggi ni, mereka punya masa mungkin dan mereka punya pendidikan yang tinggi. Jadi cara mereka mendidik itu lebih banyak. Mereka akan marah, mereka akan bertanya pada anaknya, tahu tak kenapa saya marah? Ya? Ayah marah, tahu tak kenapa? Ya, saya pernah lihat semasa saya di dalam percutian di Kamil Halim suatu ketika dahulu, seorang bapa golongan daripada keturunan Tionghoa berjalan dengan anak yang berumur 9 tahun saya kira. Saya melintasi mereka dan saya lihat mereka sedang berbicara tentang cukai pendapatan. Anak 9 tahun ni, Prof. Bayangkan saya pun terkejut. Saya tengok anak 9 tahun boleh bertanya banyak tentang cukai pendapatan. Jadi maknanya bapa tadi memberi ruang untuk dia menyoal, dan menjawab dan menjelaskan lagi. Jadi itu yang membuatkan daya pemikiran mereka tinggi. Ya, betul. Jadi tapi kalau kita tak mendidik mereka dengan ruang tersebut, dia tak berpeluang untuk mengasah kemahiran berfikirnya. Dan satu lagi ialah pendidikan di sekolah. Yang di sini saya nak balik pada pertanyaan Yati tadi. Apa yang kita maksudkan dengan pemikiran kritis, ya? Dan kenapa ia penting, ya? Sebelum saya hurai di sekolah tadi. Ya? Sebenarnya pemikiran kritis atau pemikiran sekali mana pun sangat penting. Ini kita boleh perolehi daripada tradisi Islam itu sendiri. Dalam tradisi Islam sendiri kita dapati bahawa kita dimaklumkan oleh Allah SWT bahawa segala panca indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ya, semuanya akan dipersoalkan. Ya. Dan termasuklah akal kita. Dan kalau kita lihat macam mana ketika zaman Rasulullah, ketika dia berdakwah dengan golongan kaum Quraisy, kita dapati bahawa kaum Quraisy ini tidak mau mendengar dakwah beliau. Ya. Mereka selalu mengatakan, apakah umpamanya kalau saya petik surah Az-Zuhruf di sini, ya. Mereka berkata, adakah engkau datang, maksudnya, adakah engkau ni surah Al-A'raf, minta maaf, surah yang ke-7 ayat 70. Adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah oleh datuk nenek kami? Ya. Kami tak akan menurut, maka datangkanlah azab yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang yang benar. Dalam mereka tak mengikut Nabi, mereka mencabar pula turunkan azab. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam satu surah yang lain, surah Az-Zuhruf, di mana Rasulullah berkata, ya, adakah kamu akan menurut juga mereka, ibu bapa mereka itu, datuk nenek moyang mereka itu, walaupun aku membawa pada kamu agama yang lebih jelas, hidayat, petunjuknya, daripada jalan agama yang kamu dapati datuk nenek kamu menurutinya. Jadi maknanya di sini kita sudah lihat bahawa Rasulullah kata, tak semestinya kita terima saja bulat-bulat. Kita kena tapis yang kita terima tu betul tak betul. Jadi kalau orang yang tidak berfikir, dia mengikut tradisi saja, inilah kesannya. Dia akan ikut dan dia mempersoalkan orang yang mengajak dia. Padahal yang dia ikut itu tak betul. Inilah yang satu contoh, ya, bagaimana tradisi Islam, ya. Dan of course dalam Al-Quran ada banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan afala ta'qilun, afala yatadabbarun, ya, ulul albab, dan kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir, ulul albab, surah Al-Imran 190, kan. Jadi banyak ayat tersebut mencabar, meminta, merayu pada orang Islam
untuk berfikir. Untuk berfikir. Jadi dalam tradisi Islam memang penting berfikir. Dan Al-Ghazali sendiri, walaupun dia berbahas, berdebat, dan mengkritik golongan ahli falsafah, beliau juga mengatakan pentingnya logik atau mantik, kerana ini cara jalan berfikir. Betul. Dan beliau mengatakan bahawa Al-Quran tu, dalam Al-Quran tu ada banyak terdapatnya contoh-contoh bagi mantik atau logik ini. Dan kalau kita lihat pula dalam konteks kontemporari, kalau kita lihat Jamaluddin Afghani, Syed Hussein Nas yang terkini, Syed Hussein Nas, mereka mengatakan bahawa orang Islam perlu berfikir, dan Syed Hussein Nas pula bawa balik falsafah. Sebab dia kata kita sekarang hidup di zaman jihad pemikiran, bukan lagi jihad pedang. Jadi untuk mengasah cara berfikir itu, beliau mengata kembalikanlah falsafah dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi pemikiran kritis yang saya maksudkan di sini ialah dapat menaksir maklumat asas, iaitu ketepatan pemerhatian dan kesahihan sumber. Dan boleh menafsir maklumat menggunakan bukti, sama ada generalization ataupun deduction. Di sinilah umpamanya banyak berlaku apa kita panggil stereotype. Umpamanya orang kata orang Melayu ni malas. Jadi kalau Sinonim, orang buat kalau orang buat macam itu satu generalization. Jadi itu cara induction lah. Macam saya bertemu seorang Syed, katakan Syed Bukhari, beliau seorang businessman. Kemudian saya bertemu seorang Syed lagi, dia mengenalikan Nazaria. Saya bertemu seorang Syed lagi, dululah dia menggunakan Proton. Jadi saya bertemu seorang Syed, saya kata semua Syed ni businessman. Jadi dalam konteks cara berfikir demikian, mungkin masih ada kebarangkalian kesilapan. Kesilapan. Jadi ini cara tidak kritis lah. Jadi kalau seorang itu pemikir kritis, dia bersifat, dia akan membuat pertimbangan berlandaskan sebab dan hujah. Betul. Dia akan melihat sebab dan hujah yang sahih, dan dia akan punya sifat terbuka. Sebab dia akan dia akan dengar semua pandangan sebelum dia buat putusan. Itu orang sifat yang kritikal. Tapi ada orang dia tak mau dengar. Yang tak mau dengar tu macam nak jadi kritikal. Dia sudah tutup sudah. Kan dia belum lagi dah penutup pintu untuk mendengar tu. Dia kata ni orang belah sana, tak payah dengar. Tutup. Jadi ni tak kritikal lah. Tapi bezanya dengan kreatif tu lah menjana produk atau perkara yang baru. Kalau kritis tadi memastikan kita boleh memeriksa kesahihan sumber kita, fakta kita, maklumat kita. Tapi yang kreatif ni menjana perkara atau idea yang baru. Mungkin idea tu pelbagai, mungkin idea tu baru, mungkin idea tu dah ada tapi dipermudahkan, atau mungkin idea tu dikembangkan lagi. Jadi kalau menjadi seorang kreatif, maknanya dia akan menimbang idea yang luar biasa. Jadi tadi open mind dia timbang semua. Tapi kalau kreatif ni idea yang luar biasa. Dia tak luar kotak. Di luar kotak biasa. Dia akan fikirkan semua tu. Alhamdulillah, satu perkongsian sangat menarik bersama dengan Profesor Dr. Rosnani Hashim waktu ini untuk Guru dan Pendidikan. Dan untuk anda yang berada di luar sana nak sama-sama berinteraksi bersama yang bagi Profesor, boleh hubungi kami di talian 0362051500. Mas Nina Alias menanti panggilan anda di hujung sana, dan juga boleh hantarkan melalui komentar anda di Facebook ikim.fm juga. Dan tak ketinggalan, kami juga mengalu-alukan anda menghantarkan SMS dengan menekan ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan melanjutkan forum bertajuk Thinking Beyond the Current Approach in Organising the Economy, Is There a Better Alternative? Pada 24 April 2013 di Dewan Besar IKIM. Forum ini bertujuan untuk memberi kefahaman berkenaan krisis ekonomi global di bawah pendekatan kapitalis dan bagaimana Islam memberi penyelesaian yang terbaik. Antara kertas kerja yang akan dibentangkan ialah How Can Islam Be a Better Alternative Approach in Organising the Economy oleh Yang Berbahagia Datuk Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah IKIM. Understanding the Current Capitalist Economic Crisis in the West oleh Dr. Chandra Muzaffar, Presiden International Movement for a Just World, dan Corporate Wakaf, A Malaysia Institutional for Economic Organisation Reform oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Muhammad Ali Hashim, Ahli Lembaga Pengarah IKIM. Iaitu mentransformasi kebolehan dan upaya penyampaian
Kementerian Pelajaran. Transformasi kebolehan dan keupayaan pendidikan. Macam mana nak transform lagi ni cikgu? Yelah Ustaz, kalau kita buat macam biasa, hasilnya macam biasa jugalah. Walaupun kita selesa dengan cara itu, tapi kurang berkesan kepada para pelajar. Apa yang dia ajar macam mencurah air ke daun keladi. Betul lah cikgu, pelajar sekarang ni tak macam dulu. Zaman dah berubah. Ilmu mengajar pun perlu diperbarui. Kalau kita tahu teknik-teknik baru kan bagus. Terbayang masa mula-mula mengajar dulu, banyak idea dan bersemangat. Hari-hari rasa tak sabar nak mengajar. Tiba-tiba dengan loceng nak balik dah. Sungguhlah Ustaz, kita mesti cari jalan nak upgrade skill lagi. Kalau ilmu kita mantap, semua orang akan dapat faedahnya. Pelajar, ibu bapa, guru besar, sekolah, masyarakat dan negara. Pendek kata, semualah. Jangan ketinggalan, temui kami di Bengkel Guru Profesional pada 11 hingga 12 Mei 2013. Bina kerjaya anda melalui kepribadian murabbi, perkasai kepakaran perguruan serta teknik pembelajaran berkesan. Untuk keterangan lanjut, hubungi BPLI di talian 03 6204 6323 atau layari www.ikim.gov.my. Pilihan utama anda hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Baru sebentar tadi kita dengarkan promo tentang kursus guru profesional yang bakal berlangsung pada 11 dan juga 12 Mei 2013 di Hotel Vistana Kuala Lumpur. Ini adalah anjuran PPLI, yang mana bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan kursus ini, boleh hubungi PPLI sendiri di 0362056325 ataupun 0162796410, atau boleh saja terus layari laman sawang IKIM di www.ikim.gov.my, yang mana antara pembentang kertas kerjanya juga adalah tetamu-tetamu di guru dan pendidikan juga, antaranya yang bahagia Datuk Abdul Halim Tamuri, Dr. Muhammad Farid, Muhammad Syahran juga akan turut serta dalam pembentangan kertas kerja nanti, insya-Allah. Dan untuk anda waktu ini kita teruskan lagi pertemuan kita untuk guru dan pendidikan minggu ini, ya, bersama dengan tetamu saya di konti, iaitu yang bahagia Profesor Dr. Rosnani Hashim, yang merupakan Dekan Institut Pendidikan UIAM. InsyaAllah bagi anda yang ingin terus serta berkomunikasi, berinteraksi sama di konti IKIM FM, boleh hubung kami di 0362051500. Kita membicarakan, ya Prof, ya, tentang pemikiran kritis dan kreatif di kalangan pelajar ataupun muda-mudi kita. Kita nak kata orang tu nak ambil tahu macam mana mereka berfikir, cara mereka berfikir. Kalau boleh kita nak bantu mereka bentuk kembali ke jalan yang asal dia, Prof, ya. Dan mungkin juga kalau kita boleh sama-sama kupaskan juga, Prof, ya, sebenarnya macam mana sebenarnya kita nak memperbaiki pemikiran kita ni supaya menjadi lebih kritis. Tadi sebelum berhenti rehat pun banyak juga dah Prof ulaskan. Mungkin sebagai sambungan, silakan Prof. Okey, tadi saya mengatakan tentang salah satu cara mendapatkan asuhan atau pendidikan untuk melahirkan budaya pemikiran kritis ni adalah di rumah sendiri. Tapi ruang besar yang berperanan untuk membentuk pemikiran ini sebenarnya berlaku banyak di sekolah. Ya. Yes. Sebab kanak-kanak ke sekolah selepas umurnya 6 tahun, ya. Betul. Dan hingga usia yang mungkin 17-18 tahun, ya. Jadi soalannya, apakah yang berlaku di sekolah? Bagaimanakah pendidikan, corak pendidikan di sekolah? Dan adakah ia dapat membantu atau tidak pembentukan kemahiran kritis dan kreatif ini? Ada beberapa perkara yang kita dapatilah di sekolah, dan usaha-usaha sedang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, iaitu sekolah terlalu berorientasikan peperiksaan. Jadi apabila sekolah berorientasikan peperiksaan, ya, guru mengajar lebih kepada untuk memastikan pelajar menjawab seperti apa yang dikehendaki oleh pemeriksa, terutamanya peperiksaan umum nantilah. Ya. Jadi ini tidak dalam perbualan ataupun pengajaran dan pembelajaran di sekolah di darjah, tidak banyak berlakunya perbincangan di luar daripada tema tersebut. Ya. Kalau pelajar sudah dapat jawapan yang seperti yang dikehendaki oleh guru, yang dicari-cari oleh guru, kita berhentilah di situ. Ya. Umpamanya banyak kalau kita lihat dalam pengajaran moral dan juga pelajaran pendidikan agama, ya, ataupun kemasyarakatan, kadang-kadang berlaku pengajaran subjek ini sama seperti subjek lain. Nak dikata
untuk menjadikan mereka insan yang berkarakter atau akhlak yang baik seperti mana peranan mereka, tapi begitu juga untuk memastikan mereka lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Jadi pelajar tidak dapat kemahiran yang perlu, iaitu seperti kemahiran berfikir, membuat keputusan, menyelesaikan masalah moral, dilema moral dan sebagainya. Dan kementerian sedar tentang perkara ini, dan kita sedang lihat beberapa transformasi yang sedang mereka nak usahakan lah. Dulu dengan smart schoolnya. Betul. Walaupun smart school tu salah satu daripada objektifnya untuk melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, tapi malangnya dia telah diorientasikan lebih kepada penggunaan ICT. Jadi kurang kepada kemahiran kritis dan kreatif itu. Dan salah satu lagi kita dapati ialah dalam laporan awal Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang baru dilancarkan di ujung tahun lepas, ia menggariskan 6 aspirasi di mana kemahiran berfikir merupakan salah satu daripada aspirasi yang ingin dicapai oleh pihak kementerian. Persoalannya ialah, adakah guru kita bersedia untuk mengajar secara indirect kemahiran berfikir ini? Dan kalau kita lihat, kebanyakan guru-guru kita telah pun melalui program diploma pendidikan ataupun Sarjana Muda Pendidikan, dan di mana salah satu kursus yang diwajibkan adalah KBKK, dipanggil kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Tapi kalau kita lihat kandungan kursus ini, sebenarnya ia mengajar guru-guru tersebut tentang apakah itu yang dikatakan kemahiran berfikir, dan apakah dia teori-teori berkaitan dengan kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Ia tidak menyediakan guru tersebut dengan cara mengajar yang akan menghasilkan pemikiran kritis dan kreatif. Itu tak diajar. Maknanya kalau saya beri pada Yati teori, Yati akan lulus periksa 100%. Sebab tahu teori tersebut. Tapi kalau Yati masuk ke bilik belajar, Yati mengajar, mungkin Yati pun tak boleh mengajar pelajar cara kritis dan kreatif. Yati pun akan ikut guru-guru sekolah yang sedia ada, mengajar cara yang sedia ada. Jadi tidak ada transformasi yang akan berlaku. Terpengaruh dengan yang sedia ada kan? Jadi tak berlaku transformasi. Jadi soalannya sekarang ini, sekiranya kementerian berhasrat untuk mentransformasikan pendidikan negara, melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir, ia perlu buat lebih daripada tersebut. Sebab guru-guru ini pada pandangan saya tidak mempunyai kemahiran tersebut. Mereka tahu teorinya, tahu dibawa oleh lateral thinking ke, tapi tak boleh mengaplikasikannya dalam pengajaran mereka. Dan kini pula dengan transformasi pendidikan ini, lembaga peperiksaan Malaysia, mereka menggariskan panduan untuk guru menyediakan soalan dalam bentuk 6 aras atau 6 band dipanggil lah, yang bertepatan dengan taksonomi kognitif Bloom, iaitu ada hierarki dalam ilmu ini, dalam belajar untuk ilmu ini. Pertama, mengetahui. Kedua, memahami. Ketiga, aplikasi. Keempat, dipanggil analisis. Kelima, sintesis. Dan keenam, evaluasi atau penilaian. Maknanya ini yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam sekolah rendah, kemahiran yang 1, 2 dan 3 tu, band 1, 2, 3 tu meliputi yang 3 yang pertama tadi, ini dianggap kemahiran berfikir rendah. Yang 3 yang atas tu tahap tinggi. Jadi memang sudah ada usaha tersebut, tapi apa persediaan untuk guru? Itu persoalan saya. Apa persediaan untuk guru? Jadi mereka tahu cara berfikir, tapi cara nak melakukannya tak ada pada mereka. Di sinilah guru kita kena dibekalkan dengan ilmu tersebut. Jadi soalannya, bagaimana kita boleh memperbaiki pemikiran? Jadi kalau kita nak mempunyai pemikiran kritis, kita mesti jadi orang yang rajin merenung. Rajin merenung bukan termenung, ya? Bukan termenung. Merenung, reflect, melihat satu bukan pada zahirnya, tapi di sebalik zahirnya. Itu makna hikmah kan? Memandang apa hikmah tersebut, melihat sebalik yang dinampak, atau rajin menyoal dan bertanya. Jadi maknanya, kalau guru nakkan pelajar yang kritis, mereka mesti memberi masa untuk pelajar berfikir, merenung. Memberi pelajar
masa untuk menyoal dan bertanya. Bukan apa yang ada dalam buku teks saja, tetapi di luar buku teks yang tersentuh oleh fikiran mereka apabila mereka belajar. Ya. Dan sering meminta, dan bila mereka berdialog dengan pelajar, mereka mesti meminta alasan atau hujah atau sebab atau apa yang pelajar mereka nyatakan. Macam kalau sudah biasa dengan cara ini, bila pelajar mengutarakan satu jawapan, ya, mereka akan tanya, apa buktinya? What's the evidence? Apa bukti kamu? Ada statistik? Ada pengalaman kamu yang boleh kamu gunakan untuk menyokong pendidikan kamu? Maknanya dia ada sering kalau mengajar tentang environment, ya. Pelajar kata letak keracunan dalam air umpamanya oleh arsenik, ya, umpamanya. Tanya dia, apa maksud keracunan tersebut? Bukan terima. Kalau terima macam itu saja, maknanya kita terima untuk jawapan peperiksaan. Sebab tak dalam. Betul. Jadi kita sebenarnya tak tahu sama pelajar tu faham ataupun tidak faham. Dan jadi maknanya belajar untuk menghasilkan pemikiran kritis ini berlaku dalam bentuk satu komuniti. Satu, ada perbualan dan perbincangan. Itu dia. Dan untuk anda waktu ini kita sebenarnya ada persoalan sebenarnya, Prof, ya, untuk sama-sama kita bincangkan di talian kita waktu ini. Pemanggil daripada Sepang, Encik Ali. Kita terus pada Encik Ali. Silakan Encik Ali dengan soalannya. Prof ada kata tentang kita harus berfikir di luar kotak lah. Berlainan daripada biasa untuk kita menghasilkan mungkin sistem pendidikan yang lebih baik. Saya rasa mungkin satu perkara yang boleh difikirkan ini. Kita lebih 50 tahun merdeka. Dan kita lihat daripada dulu lagi kepimpinan pendidikan ini diterajui oleh mereka yang daripada bukan aliran agama. Mungkin itu hasilnya yang menyebabkan kita lihat pendidikan kita masih tidak ke mana dan masih menghasilkan murid yang bermasalah, yang ditimpa oleh kejadian sosial. Sampai masanya kepimpinan pendidikan ini diterajui oleh mereka yang asasnya kuat dalam pendidikan agama. Sama-sama itu Cik Ali, kita perlu kepada aliran agama, ya, dalam pendidikan. Dan kalau boleh kita nak masukkan juga, ya, Prof, ya, tentang tadi Prof juga nyatakan tentang Paragagi Hikmah yang saya difahamkan juga ada pusat inkuari falsafah dalam pendidikan. Kalau Prof boleh ceritakan terlebih dahulu sedikit, Prof. Ya. Pedagogi Hikmah sebenarnya kami di Institut Pendidikan ini punya satu pusat, pusat inkuari falsafah dalam pendidikan, dan yang menyediakan latihan untuk kemahiran berfikir kritis dan kreatif menerusi apa kita panggil pedagogi hikmah. Hikmah ini, kenapa dipilih perkataan hikmah? Hikmah ini adalah kalau kita lihat bahasa Arab pun, hikmah itu bermakna kebijaksanaan. Falsafah juga bermakna mencari kebijaksanaan, ya, mencari wisdom, kata, ya. Dan hikmah juga kalau kita lihat boleh kita lihat pada ayat Al-Quran surah Baqarah 269, di mana maksudnya Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah maka sesungguhnya ia telah diberi kebajikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi kita panggil ini hikmah sebab program ini banyak menggunakan cara berfikir orang falsafah. Tapi dipermudahkan untuk golongan pelajar sekolah dan juga orang dewasa yang tak biasa dengan falsafah. Bukan kita belajar tentang ahli falsafah, tidak. Kita tak akan belajar tentang Plato ke, Aristotle ke, Al-Ghazali ke, Ibn Sina ke, Al-Farabi ke. Tapi kita belajar cara-cara berfalsafah. Satu persoalan yang sangat sering akan ditanya oleh pelajar yang ikut program ini ialah, apa maksud anda? Apa yang anda faham? Apa maksud anda? Maksudnya kalau dia kata kita mesti mencuba menjadi seorang yang adil. Okey? Kita tanya dia, apa maksud adil? Jadi jangan dia berkata sesedap kata, tapi tanpa memahami apa yang dia katakan. Jadi kita, bila dia disoalkan soalan tersebut, dia akan terfikir, ya. Selama ni dia ingat dia dah tahu. Jadi dia akan terfikir, dia akan cuba huraikan, jelaskan. Jadi ini
satu contoh dalam pedagogi ni kita biasanya pelajar tu duduk satu kumpulan dalam bulatan ataupun halakah dan mereka diberi satu bahan rangsangan sama ada teks atau video atau poster gambar dan sebagainya, dan berdasarkan itu mereka akan menimbulkan persoalan. Mereka yang timbulkan soalan, kan kita yang bertanya mereka dulu. Kemudian soalan itu akan dibahaskan bersama. Mereka yang berusaha sama-sama mencari jawapan persoalan tersebut. Itu dia yang apa yang dianjurkan oleh Pusat Inkuari Falsafah dalam Pendidikan. Kalau kita nak cerita sebenarnya panjang sebenarnya Prof ya, untuk kita nak isikan dalam waktu ini. Nampaknya kita pun sebenarnya dah sampai hujung-hujung pertemuan sebenarnya Prof ya. Kita bercerita tentang pemikiran kritis dan kreatif di kalangan pelajar. Mungkin sedikit Prof untuk kesimpulan. Silakan Prof. Jadi oleh kerana masa sangat terbatas dan program ini sudah saya jalankan begitu lama dengan kawan-kawan di institut dan testimoni daripada para pelajar yang paling kerap yang kami dengar, sama ada pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah ataupun di universiti sekalipun, ialah testimoni mengatakan it opens up my mind, ia membuka minda saya. Kalau kita tanya dia kenapa bagaimana minda terbuka, sebab saya dapat melihat bagaimana orang lain memandang suatu perkara dari sudut yang lain daripada apa yang saya pandang. Jadi sekarang saya kena fahamlah ada berbagai cara untuk melihat suatu perkara tersebut. Jadi kami menyediakan latihan untuk guru dan insyaAllah yang terdekat ni ialah pada 27 bulan Mei. 27 dan 28 bulan Mei, Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad. Bukan. Cuti sekolah. Bulan Mei. Dan mereka bolehlah menghubungi email ni cpie@iium.edu.my. Sekali lagi cpie@iium.edu.my. Dan alhamdulillah program ni telah pun dapat dijalankan di sekolah secara konsisten untuk 3 tahun, iaitu di sekolah rendah dan menengah Setia Budi di Gombak dan juga International Islamic School, primary and secondary. Alhamdulillah.